Kerana nafsu ni, kata ulama, adalah makhluk yang tak akan berpisah dengan kita. Isteri akan tinggalkan kita, anak-anak akan berpisah dengan kita, semua orang yang kita sayang akan berpisah dengan kita. Maka ulama bagi tahu kepada kita sesungguhnya hakikat manusia itu adalah rohnya. Dan di dalam roh manusia ni, dalam badan kita ni ada roh, dan Allah Ta'ala letak pula nafsu sekali, Masya Allah. Roh membawa sifat-sifat kemalaikatan, malaikiyah. Dan roh ni suka pada taat. Sedangkan nafsu dalam badan kita sukakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalau kita istiqamah ikut kehendak nafsu, maka lama kelamaan manusia yang tadinya merupakan asyraful makhlukat, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang tertinggi, yang teragung, yang termulia, akibat mengikut nafsu ni, maka lama kelamaan darjat kemanusiaan itu rendah dan jatuh sehingga lebih rendah daripada martabat kebinatangan, Masya Allah. Sehingga ada di antara manusia yang suka ikut nafsu, maka akhirnya apa akan berlaku kepada mereka? Thumma radadnahu asfala safilin. Kami rendahkan mereka, makhluk yang tadi diciptakan sebagai ahsani taqwim, tetapi kalau berterusan ikut kehendak nafsu dan melayani kehendak nafsu, maka akhirnya manusia yang begitu tinggi darjatnya di sisi Allah akan jatuh serendah-rendah martabat. Jadi kerana itu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Allah Ta'ala sebelum ciptakan manusia telah mengisytiharkan penciptaan manusia di hadapan sekalian para malaikat. Waktu itu ada dua golongan yang tak senang. Bukan tak senang, satu golongan memang tak senang, satu lagi tak faham hikmah penciptaan manusia. Iblis memang terang-terang menentang penciptaan Nabi Adam AS, tak suka kerana dia merasakan manusia ni bakal menjadi saingan kepada dia. Padahal dari segi pengalaman, dari segi ilmu, Iblis lebih banyak, lebih berpengalaman, lebih lama mentaati Allah Ta'ala, dan dari segi kelayakan, saya lebih layak daripada manusia untuk hadir ke dunia. Tetapi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, waktu itu Iblis telah menyatakan aku lebih baik daripada Adam. Sementara para malaikat, waktu Allah Ta'ala menyatakan hasratnya untuk ciptakan kita ke dunia ni, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para malaikat bertanya ala wajhil istiksyaf. Nak tahu apa hikmah penciptaan manusia ni? Kalau seandainya diciptakan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Engkau ya Allah, maka kami lebih layak dan lebih sempurna dari segi daripada manusia, kerana kami sibuk wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kami sentiasa sibuk mensucikan Engkau, mentakdiskan Engkau, tetapi di saat itu Allah yang Maha mengetahui. Allah lebih tahu, pengetahuan Allah lebih daripada apa yang malaikat tahu tentang manusia. Allah SWT mempertahankan kita dengan mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu banyak perkara yang kamu tak tahu. Di antara perkara yang malaikat-malaikat tak tahu, selama hidup manusia ni, malaikat nampak kita banyak lalai, kita banyak leka, kita banyak melanggar perintah-perintah Allah. Maka untuk itu, untuk Allah Ta'ala realisasikan apa yang Allah Ta'ala tahu tadi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mewujudkan satu bulan, yang mana kata Imam Syahulullah Muhaddis Dahlawi, kerana roh manusia ini berasal daripada alam malakut, jadi kerana itu Allah Ta'ala menciptakan ataupun memutuskan, memerintahkan kepada kita amalan-amalan yang akan menyebabkan roh manusia ini akan sempurna sifat kemalaikatan pada roh manusia ini. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kita bersolat 5 waktu sehari semalam. Roh kita tak akan tenang selagi tak bersolat, kerana sifat malaikat nak sembah Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala buat juga perhimpunan pada hari Jumaat. Orang Islam nak kena berkumpul juga seminggu sekali. Perhimpunan orang Islam tadi akan membentuk sebuah ukhuwah. Dan kata Imam Syahulullah Muhaddis Dahlawi, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekang nafsu manusia ni. Kerana nafsu ni, kata ulama, adalah makhluk yang tak akan berpisah dengan kita. Isteri akan tinggalkan kita, anak-anak akan berpisah dengan kita, semua orang yang kita sayang akan berpisah dengan kita. Tetapi nafsu kita ni, sama ada dia nafsu ammarah ke, nafsu lawamah ke, nafsu mutmainnah ke, dia akan tetap bersama dengan kita sampai ke syurga. Bahkan nanti bila kita menghadap Allah Ta'ala di syurga Allah Ta'ala,
yang Allah Ta'ala akan tanya, yang Allah Ta'ala akan berborak, Allah Ta'ala akan bersembang, akan berkhitab dengan Allah. Yang berbicara dengan Allah adalah nafsu kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah bertemu dengan Tuhan kamu dalam keadaan engkau redha dan engkau diredai. Fadkhuli fi ibadi, masuk balik dalam badan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga kubak selama-lamanya, yang akan bersembang dengan Allah, yang akan bertemu dengan Allah, yang akan mendapat pujian sanjungan daripada Allah adalah nafsu kita ini. Sebab itu ulama kata istimewanya Ramadan ini, tuan-tuan, antara khususiat puasa, kalau kita dengar sebelum ini, antara kelebihan azan ni, bila azan dikumandang, syaitan lari sampai ke rauha, kan, begitu jauh. Syaitan lari, tak nak dengar suara azan. Syaitan sangat takut dengan azan. Tetapi syaitan tidak takut dengan solat. Bila kita semayang, syaitan boleh datang dan kacau kita dan beritahu uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza, ingat itu, ingat ini, hatta la yadri kam solat, sehingga dia lupa berapa bilangan rakaat. Lepas tu dalam sembahyang tarawih pun kita kena jaga tawajuh kita pada Allah Ta'ala, sebab syaitan akan ganggu. Tapi insyaAllah dalam bulan Ramadan tak ada syaitan lah. Tapi biasanya dalam waktu solat dia akan ganggu kita mengingati berbagai-bagai perkara. Tetapi untuk puasa ini, Allah begitu sayang pada puasa. Sebab itu ulama kata kita kena sayang puasa sebagaimana Allah dan Rasul sayang puasa. Allah sangat bangga dengan puasa. Sebab itu khas di antara khususiat puasa adalah di dalam puasa ini tidak ada hasutan syaitan. Tidak ada was-was daripada syaitan. Jadi kita ni boleh beribadat dengan tenang, dan ulama kata dalam bulan puasa kita boleh jadi diri kita sendiri. Yang kedua, musuh nombor 2 kita, musuh dalaman kita adalah nafsu. Dan nafsu di bulan puasa telah dilemahkan oleh Allah. Nafsu ni akan jadi lemah bila kita kurangkan asbab-asbab yang menguatkan nafsu. Salah satu daripadanya adalah makan dan minum. Banyak tidur dan rehat, kan? Banyak mendatangi isteri, boleh menguatkan nafsu kita. Jadi kerana itu nafsu telah dilemahkan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak di bulan Ramadan bukan nafsu yang menjadi penunggang kepada roh, tetapi dalam bulan puasa roh kita menjadi penunggang, jadi rider, dan nafsu kita jadi binatang tunggangan. Sebab kalau kita yang menunggang nafsu, insya-Allah selamat. Tetapi kalau nafsu yang menunggang kita, itu bahaya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ulama bagi tahu nafsu manusia ni tak boleh berpisah dengan kita, tetapi boleh dididik dan boleh dilatih, masya-Allah. Macam binatang yang liar, kita boleh didik dia, kita boleh latih dia. Dan di antara amalan yang boleh melatih nafsu ni supaya dia tenang, yang pertama, Allah Ta'ala nak laparkan dia. Laparkan nafsu dalam bulan Ramadan. Sebab itu ulama kata siapa nak dapat puasa yang hakiki, dia kena pastikan darjat lapar dia dalam bulan puasa adalah lebih tinggi tahap kelaparannya dalam bulan puasa berbanding dengan di luar bulan Ramadan. Dia kena rasa lapar tu. Sebab itu kena kurangkan makan, kuantiti makanan. Nabi SAW berpesan, hasbuka luqaimat yuqimna sulbak. Cukuplah kalau kamu makan beberapa suap yang dapat menegakkan tulang belakang kamu. Sekadar nak kuatkan roh nak berdiri, masya-Allah. Jadi untuk ada kekuatan nak berdiri. Jadi itu cara kita nak didik nafsu kita.